Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada tenaga pengajar kita, Major Nurzilah Aziz dan juga rakan pelajar sekalian. Saya Azwan Safwan bin Omar, nombor matrik 289297 merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan G9. Kumpulan G9 terdiri daripada 7 orang ahli dan akan membentangkan berkenaan program bual bicara. Dan tajuk tugasan yang telah kami pilih adalah kesedaran jenayah komersial, kesejahteraan komuniti. Pertama sekali pengenalan, program yang dirancang ini bertujuan memberi pendedahan kepada seluruh lapisan masyarakat berkenaan jenayah komersial, khususnya penipuan dalam talian semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Jenayah komersial merupakan kesalahan jenayah yang dilakukan melalui penipuan dengan memperdaya seseorang ataupun syarikat untuk mendapatkan barang-barang dan wang melalui pemalsuan. Modus operandi jenayah komersial biasanya dilakukan secara atas talian, seperti African Scam iaitu scam love scam, Macau Scam e-belian, pelaburan, bisnes email, kompromis dan tipu SMS. Program ini akan memberikan informasi, tips dan pencegahan bagi mengelakkan masyarakat secara berterusan menjadi mangsa penipuan. Seterusnya tujuannya adalah untuk mengetahui trend kes-kes jenayah komersial. Kedua, mengetahui cara atau tips elak menjadi mangsa penipuan komersial. Ketiga, mengetahui cara meningkatkan kesedaran awam mengenai jenayah dalam talian. Empat, mengetahui kesan jangka panjang dan pendek jenayah komersial. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui saluran aduan sekiranya menjadi mangsa jenayah komersial. Assalamualaikum. Saya Muhammad Fidaus bin Muhammad Nasir, 289133. Tajuk seterusnya adalah matlamat. Matlamat pengajuran mempunyai 3, iaitu matlamat umum, matlamat teknikal dan matlamat perlaksanaan. Dalam matlamat umum mengandungi untuk memberikan pendedahan awam berkenaan bentuk jenayah komersial, memupuk kesedaran umum bagi keseluruhan lapisan masyarakat mengenai bahaya jenayah komersial kepada individu dan negara, memberikan tips dan pencegahan untuk mengelak daripada menjadi mangsa penipuan, meningkatkan perhubungan erat antara badan penguatkuasa dan masyarakat dalam membendung masalah jenayah di kawasan sekitar, dan meningkatkan pengetahuan teknologi masyarakat. Matlamat teknikal pula mengandungi untuk menyenaraikan beberapa tips dan pencegahan bagi mengelakkan masyarakat menjadi mangsa penipuan jenayah komersial, khususnya atas talian, dan memberi panduan yang betul dalam menyalurkan maklumat dan aduan mengenai kegiatan jenayah komersial. Dan matlamat yang terakhir adalah matlamat perlaksanaan, untuk memahami pentingnya kesedaran mengenai masalah jenayah masa kini, alternatif badan penguatkuasaan untuk mendidik masyarakat melalui kempen dan ceramah secara atas talian, pendedahan kepada langkah berhati-hati dalam mengelak menjadi mangsa penipuan, dan mewujudkan sikap bekerjasama dalam kalangan masyarakat dan rakyat Malaysia untuk mencegah masalah jenayah. Skop penganjuran pula mengenai 4, iaitu yang pertama, meningkatkan kesedaran awam kepada semua lapisan masyarakat. Yang kedua, memberikan pendedahan umum kepada pencegahan jenayah komersial. Yang ketiga, mengadakan sesi soal jawab bersama pakar mengenai kes jenayah komersial. Dan yang keempat, memaparkan maklumat atau statistik berkaitan peningkatan kes jenayah komersial yang semakin membimbangkan. Salam sejahtera kepada Major Nurzilah Aziz. Nama saya Li Fui Chin, nombor matrik 289061.
Sekarang saya akan membentangkan tentang punca-punca berlakunya kes jenayah. Punca utama adalah berdasarkan peningkatan kes jenayah komersial pada setiap tahun. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia, kes jenayah komersial di negara ini telah meningkat kepada 15.3% pada tahun 2021 berbanding dengan tahun sebelumnya, dengan jumlah laporan kes sebanyak 31,490 kes. Macau scan atau panggilan penyamaran penipuan direkodkan sebagai kes tertinggi selain jenayah e-dagang, e-financial fraud dan phishing. Manakala punca kedua adalah kurangnya kesedaran masyarakat mengenai kes jenayah komersial. Laporan statistik yang dikeluarkan oleh PDRM berkenaan peningkatan kes jenayah komersial menunjukkan bahawa kesedaran masyarakat untuk ambil peduli dengan kes jenayah komersial ini masih berada pada tahap rendah. Peningkatan angka kes 8 tahun menunjukkan bahawa masyarakat semakin berisiko tinggi dan terdedah kepada ancaman serta mudah dipermainkan oleh penjenayah. Walaupun pihak polis telah mendedahkan berbagai modus operandi kegiatan ini. Persoalan timbul kenapa masih ramai yang tidak belajar daripada semua pendedahan yang dibuat pihak berkuasa berserta sukar menerima dan memahami segala nasihat yang diberikan. Untuk mengatasi masalah ini, usaha giat dalam penyebaran maklumat mengenai kes jenayah komersial ini perlu dipertingkatkan dan diperbanyakkan. Sekian, terima kasih. Punca ketiga adalah kurangnya pengetahuan segelintir masyarakat mengenai teknologi. Tidak dinafikan kepesatan perkembangan teknologi dan komunikasi kini memberi kelebihan kepada manusia dalam mempermudahkan segala bentuk urusan. Tetapi perkembangan ini menyumbang kepada kes jenayah cyber tanpa sempadan yang lebih sofistikasi dan komplikasi menjadikan lebih mencabar berbanding jenayah konvensional. Iklan-iklan di platform media sosial sering dijadikan sebagai tempat modus operandi scammers untuk menipu mangsa. Oleh itu, masyarakat seharusnya dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan teknologi supaya mereka bijak untuk mengenal pasti sebarang bentuk penipuan semasa mereka menggunakan aplikasi teknologi moden. Punca keempat adalah segelintir masyarakat takut untuk melaporkan kes-kes penipuan khususnya bagi kes yang melibatkan jumlah kerugian yang kecil. Berdasarkan laporan daripada PDRM, terdapat sebilangan mangsa mengambil langkah untuk tidak melaporkan sebarang kes penipuan atas talian kepada polis kerana beranggapan bahawa kerugian yang dialami adalah sedikit. Sekiranya mangsa berfikiran demikian, pihak polis tidak dapat menjalankan sebarang siasatan untuk mengemaskini talian yang terlibat dengan sedikit penipuan supaya tindakan tegas dapat dilaksanakan mengikut undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Norman bin Rosman dengan nama metrik 2893868. Di sini saya ingin menerangkan berkenaan dengan butiran program yang akan dijalankan, iaitu pada tarikh dan hari pelaksanaan pada 7 hari bulan Januari 2023 Sabtu, di mana kita akan bermula pada 2 petang hingga ke 4 petang di atas platform Google Meet juga dan juga Facebook Live. Kami akan menjemput yang dihormati SP Rahmat Fitri bin Abdullah, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Sentul, yang akan menerangkan dan berkongsi berkenaan dengan penipuan ataupun scammer. Di sini kita boleh melihat aplikasi di atas talian yang boleh kita gunakan, iaitu Google Meet, di mana capaian ini boleh dilakukan oleh semua pengguna dan juga pemilik telefon mudah alih. Dan sekarang kita sedia maklum, ia integrate dengan kita punya Google account dan semua orang memiliki Google account, dan juga ianya Google Meet ini juga memiliki satu machine learning dan juga ataupun artificial intelligence. Skrin juga boleh dikongsi dengan dan juga boleh share untuk melihat dokumen presentation ataupun spreadsheet, dan semua panggilan ataupun
perhubungan ini telah di-encrypt dan ianya selamat untuk digunakan. Bagi untuk Facebook Live pula, rangkaian sosial yang ini adalah rangkaian sosial yang selalu digunakan pada ketika ini dengan untuk menyampaikan maklumat spontannya dengan lebih pantas berbanding media cetak sekarang ini. Ia juga bersifat interaktif yang membenarkan two-way communication ataupun one to one ataupun one to many, dan juga kandungan FB Live ini dapat disebarkan secara multimedia dan cost efektif dan murah, dan juga sebarannya agak meluas. Dan FB Live ini juga boleh dilakukan sesi soal jawab bersama penceramah. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada tenaga pengajar kita, Meja Bersara Nurzilah binti Aziz dan rakan pelajar sekalian. Saya Azwan Safwan bin Omar, memetrik 289-297, akan membentangkan berkenaan dengan biodata penceramah yang kita jemput dan juga tentatif program. Penceramah yang kita jemput adalah seorang pegawai kanan polis, ASP Rahmat Fitri bin Abdullah, memegang jawatan sebagai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Sentral Kuala Lumpur yang berasal daripada Skudai, Johor Bahru. Ada 3 media sosial yang beliau ada, iaitu Instagram, Facebook dan juga YouTube. Di dalam 3 media sosial yang beliau ada ini, beliau telah menerangkan bagaimana terjadinya jenayah-jenayah skamer dan juga cara untuk kita menangani daripada menjadi mangsa skamer. Okey, di sini kita lihat kepada tentatif program. Kita akan bermula daripada jam 2 petang hingga jam 4 petang. Daripada jam 2 petang hingga 2.40 petang, kita akan bermula dengan ucapan pembukaan dan juga perasmian. Dan juga 2.40 petang hingga 3.20 petang, iaitu sesi bual bicara oleh ahli panel jemputan, iaitu ASP Rahmat Fitri bin Abdullah. Dan juga 3.20 petang hingga 3.40 petang, kita ada sesi soal jawab dengan peserta. Dan 3.40 petang hingga 4 petang, ulasan dan juga penutup program. Assalamualaikum Meja, nama saya Syafika Binti Samsudin, nombor matriks 289-210. So ini adalah anggaran pendapatan dan pembelanjaan. Pendapatan pula berjumlah adalah 1,000. Dia ada 2 jenis, tajam penaja, kutipan ahli. So pembelanjaan pula bayaran penceramah 300 sejam. Yang kedua banner dan lain-lain. So berjumlah juga pembelanjaan adalah 1,000. Jawatan kuasa pelaksana iaitu penasihat kita Major Nurzilah Haji Aziz. Pengarah pula Muhammad Norman bin Rosman. Timbalan pengarah Hazlinda binti Hamzah. Setiausaha pula Syaritika Tendios. Bendahari Lee Fiu Ching. AJK seterusnya adalah Syamsyafiqah binti Samsidu iaitu saya. Seterusnya Azwan Safwan bin Omar. Yang terakhir sekali Muhammad Firdaus bin Muhammad Nasir. Untuk program ni, laporan kes jenayah komersial dalam negara berada tahap amat membimbangkan. Masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan keadaan semasa, menjadi lebih inovatif dan bersikap cekap dan pantas terhadap sebarang ancaman cyber. Situasi ini juga menuntut tindakan daripada pihak penguatkuasaan untuk memberikan pendedahan operandi semakin kreatif dan pelbagai. Langkah pencegahan melalui kempen sama ada secara bersemuka atau atas talian merupakan inisiatif kepada pembenterasan dan penguatkuasaan oleh Polis Diraja Malaysia. Terima kasih Major.